riwayat Ma'bad dan juga riwayat Ali bin Abi Thalib. Saya baca sikit adalah sebab panjang nanti tuan-tuan boleh baca. Gambaran warna kulit Nabi Rasulullah SAW dikatakan berkulit putih dan juga putih kemerahan. Bukan putih pucat, putih kemerahan. Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW berkulit putih seolah-olah terbentuk daripada perak. Kulit dia tu ini comel orang. Sebab tu kalau orang kata Nabi ni hitam, itu bukan Nabi tu. Nabi ni lain. Gambaran bentuk fizikalnya, badannya yang sesuai dan menarik, begitu tampan, sama ada ketinggian atau segam. Masalah ni sedap tengok. Allah fizikalkan dia dengan fizikal yang hebat. Begitu juga dikatakan gambaran mata dia, sifat rambutnya, dahinya, mukanya, mulutnya, giginya, suara Rasulullah sebagai contoh. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW punya suara yang serak, basah dan percakapannya mudah difahami. Itu dia. Kana kalamuhu nazra. Nazra ni maknanya bila dia cakap tu orang faham, orang tak payah kata, oh Syekh, kita cakap cepat sangat, mana nak cakap, ataupun lambatnya cakap awak, ataupun kuatnya, ataupun pelahangnya. Tak, dia boleh. Walium dia pun kena. Itu sifat Nabi SAW. Luar biasa. Inilah Rasulullah. Kemudian dikatakan adalah macam-macam lagi tentang hal Rasulullah. Sifat ni kita tak boleh nak ikut, sebab itu kurniaan Allah. Ada pun yang kedua ialah akhlak Rasulullah SAW. Saya nukilkan banyak pendapat ulama. Cukuplah Aisyah katakan khuluquhul Quran. Akhlak baginda SAW itu adalah Quran. Antara sifat Nabi ialah kesabaran yang tinggi. Nabi ni sabar yang tinggi. Tuan-tuan tengok siapa yang paling sabar. Kita kata orang ni tak. Orang yang paling sabar ialah Rasulullah SAW. Itulah paling sabar. Hebat Nabi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabar. Dan sabar ni mahal. Sabar digabung dengan salat. Wasta'inu bis sabri was salat. Hendaklah kamu minta tolong dengan sabar dan juga salat. Orang nak jadi pemimpin, dia kena ada sejumlah sifat sabar. Allah sebut dalam Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, tak kala mereka itu sabar dan mereka dengan ayat kita, ayat Allah, mereka yakin dan beriman. Sabar ni hebat sungguh. Jadi Nabi ni sabar. Sabar ni tuan-tuan banyak. Kita boleh sabar dari satu segi. Ada orang tu sabar dari segi apa? Tahan lapar boleh. Tapi kalau orang kata ling panas, ada orang tu boleh sabar orang kata apa pun. Tapi dari segi amuk harta tak boleh sabar dia. Dia ada buah lemah ni. Nabi ni sabar semua sekali. Jadi cukup. Orang kata cukup patapan. Cabar sungguh. Tak boleh lah. Memang tak ada orang yang sabar macam tu. Sahabat dia pun tengok heran, pelik sabar. Rasulullah SAW ni orang yang sabar. Kadang-kadang sahabat nak marah kok, tapi dia sabar. Ada ke Yahudi datang beri salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Asam tu maknanya celaka, mati ataupun gacung ataupun balalah atasmu wahai Muhammad. Aisyah ni telinga dengar, desing telinga. Aisyah jawab lalu, Waalaikumsalam wala'natullah. Atas kamu juga kena celaka, lanau. Nabi kejut bini laju ada suami yang main, isteri yang main, hebat. Nabi kata, Aisyah cukup lah. Tak dengar ke dia cakap apa tadi? Tak dengar ke? Dengar. Dah dengar? Apa tak jawab? Nabi kata cukup kalau kita kata Waalaikum. Dan kata patah Nabi. Tapi tak. Nabi siapa tu? Datang seorang Yahudi. Dia beri titipkan ataupun suruh simpan Nabi barang. Janji seminggu. Belum sampai seminggu, mari. Ya Muhammad, perangai kamu ni jenis tak berapa betul ni. Janji kata simpan-simpan tapi tak bagi gini-gini. Aku janji seminggu ni
aku janji. Nabi katakan, kau janji seminggu, sehari kau minta, kenapa kau marah-marah? Kau ni perangai begini. Marah kamu susah. Depan orang mana Nabi sabar. Bila Nabi sabar, tuan-tuan, peliknya sahabat panggil, kalau boleh nak bocor, nak ikat kepala ikat tu. Gerang sahabat kalau orang buat gitu kat Nabi. Tuan-tuan tahu apa? Nabi kata, tak apa, ini urusan saya dengan dia. Nabi pun ambil bayar Nabi sendiri. Walaupun dia tahu 100% dari segi perjanjian tu salah orang ni. Bila dia tengok cara Nabi macam tu, dia kata apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ini Rasulullah. Sabar. Tengok, sabar yang tinggi. Sabar ni mahal. Sabar yang paling hebat ialah sabar dalam taat pada Allah. Kita nak bangun malam, nak sembahyang mati, kita sabar. Nak pergi masjid, nak belajar ilmu, kita sabar. Ini aset kita untuk hari akhirat kita. Kita sabar. Kemudian sifat dermawan yang tiada tandingan. Kita kena ada sifat dermawan. Sebab Nabi ini dermawan yang terbaik di muka bumi. Tak ada lagi orang yang lebih hebat dermawan pada Nabi. Itu hebat Rasulullah. Sebab orang lain kalau derma, dia beri apa yang dia ada. Tapi Nabi dia beri apa yang dia tak ada. Ini pelik. Macam mana pula? Maknanya kalau orang mari hutang dengan dia, nak minta dengan dia, tak ada, dia kata kau hutanglah bagi pihak aku ambil. Jangan buat tuan-tuan letih kita begini. Tapi dia ni kata macam tu. Hebat tak? Hebat. Tuan-tuan ada ketemu tak orang yang dermawan amat? Dermawan. Orang jenis baik. Ada. Tapi sekadar belanja, lajikan, mati jana, baik. Anak kita dia bagi RM10 kan anak kita bagi RM2 kan anak dia bagi RM10, betul dalam RM8. Sekadar tu. Saya tuan-tuan ialah sebab bukan mesti kaya, tapi nak sebut hak baik. Sebab akses tu ramai dengan kawan-kawan. Saya ramai tu orang-orang baik. Orang baik tuan-tuan. Antara ni kalau kita pergi masjid juga mesti ada makan. Surat ni ada makan. Jadi nak makan rumah tuan-tuan. Nak payah. Rupa-rupa nak kenyang perut, marilah masjid surah. Tapi orang nak mari pun. Itu dia. Saya nak cerita satu pengalaman. Biasa ya, tapi nak gambarkan. Saya pernah belajar di Syria. Tuan-tuan boleh baca buku ni, cukup dahsyat sangat. Krisis Syria. Buku ni kita donate untuk free of Syria oleh NGO. Jadi masa belajar dulu ada kawan-kawan. Kawan Syria ni kalau kita pergi kampung dia, bukan dia saja baik, tetapi orang kampung dia pun baik. Contohnya, saya daripada Damsyik ataupun Kuala Lumpur lah, nak pergi ke Halab. Halab ni macam di Kelantan, jauh. Siapa di airport, siapa di bus stand, stesen bas tu, saya pun pergi cari servis ni taksi ataupun van, like Ace macam tu lah. Nak pergi kampung dia pula jauh pula, dekat 40 km pula. Macam kita kan sampai KL Sentral nak pergi ke Bali. Jadi naiklah satu tempat van tu, Mai nama tempat tu. Saya pun naik. Bila naik, orang sekolah tanya nak pergi kat mana. Saya kata nak pergi ke Mai, nak bertemu kawan. Kawan nama apa? Abu Hasu. Kita kata, oh Hasu mana? Hasan Syakru. Okey. Dia kata dia kenal. Kita pun naik, kita 3 orang naik. Dengan penumpang lain lah. Siapa nak sampai kita pun bayar. Apa jawab? Sudah bayar dah. Sudah bayar dah. Kawan tak kawan? Kawan ni pun bawa kita terus pergi rumah. Tuan-tuan, itu perangai yang baik. Lepas pada tu, bila kita sampai rumah dia pula, dia ada seekor lembu. Feedlot, dia tak macam kita feedlot banyak. Dia feedlot sikit je. Dia feedlot 2 ekor lembu, seekor lembu. Kita kata, sedap susu lembu. Panggil lalu dia Hasan. Apa? Jom, perah lembu tu. Ni, kawan abah nak minum susu lembu. Perah lalu, tengah tu perah.
Kalau kita mulut menggatal semua-semua perut pagi dia dah perut tengah hari petang dia tak baik. Gaji dia RM5,000 lira. Saya tanya, RM5,000 lira ni lebih kurang apa $1? Masa tu lebih kurang ada RM200 sekarang. Dia ajak kita makan habis RM2,500. Nak tanggung bini anak lagi, dia tak risau. Itu perangai baik. Kebetulan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas saya ke Mekah. Bila ke Mekah saya tengok orang Syria. Saya pun kata, awak mari dia berkumpulan mana? Halab. Oh, Halab kumpulan mana? Hasan Syakru kata dia bawa. Dia bawa. Kata okey lah. Saya pun kata, bayar kat dia, saya nak temu. Dia pun suka hati. Kawan saya pun yang dia lebih tua lah, berumur pada saya ingat dah 20 tahun kot tua. Maknanya dia kat 60 lah sekarang. Apa lagi, dia bawa saya, dia sebut, dia puji. Harap kalau puji habis lah. Sudah puji, dia cakap saya dengan dia face to face. Dia kata, Zakif, awak ada duit tak? Kata ada, tak apa, ada duit. Tak, saya tanya, ni awak ada duit tak? Ada, boleh. Dia pun ambil dompet dia. Dia beri saya Mastercard. Ambil lah, dia cocok no, ambil, mau nak buat apa, ambil lah. Jangan buat dulu aja dia tu bagi nombor pin pula susah. Kita siapa takut. Saya kata tak ayah saya hamba ada. Okey boleh hidup. Tuhan ada, Allah ada, tak apa. Saya tak ambil pasal dah. Apa yang saya nak gambarkan tu baik. Kita adik-beradik orang pinjam 2,000, beri 20 ya. Potong 3 ataupun 2 kosong dah pakai kosong potong beri 20 ya. Senang. Itu pegangnya. Ini baik. Kalau nak gambar macam itu, Rasulullah adalah terulung dan terbaik. Kalau saya nak bariskan ceritanya panjang tuan-tuan. Sifat-sifat yang lain pun panjang lagi. Sifat asas Nabi Siddiq, iltizam, menyampaikan dengan sempurna akal yang besar. Panjang gitu. Baik. Kita ambil seterusnya kurniaan Allah kepada Rasulullah SAW. Apa yang Allah kurnia kepada Nabi? Pertama, Allah beri kelapangan dada. Ini sifat. Kita sekali suka dada. Seperti sakit kepala. Budak umur 8 tahun stres. Ni kajian Kementerian Kesihatan. Orang tua ni stres semua ni, kepala otak ni. Ini baru berapa bulan? Ni baru 30, esok 31, esok 1 bulan. Apa gaji separuh dah habis. Itu je lah. Tak ada mana. Stres. Susah hati. Tak lapang dah tu. Kita tak rasa ceria, tak rasa ni susah. Sekarang kita nak cari macam tu payah. Keadaan hidup sekarang ni macam dia hambak dia kerja. Kalau kita dah bincang, tuan-tuan, bincang kaya ni tak habis. Nak habisnya makan roti kaya. Nak kaya ni makan roti kaya. Tuan-tuan nak jadi jutawan, mudah. Saya pun pernah jadi jutawan. Yang bimbang. Macam mana? Saya belajar Syria, saya pergi ke Turki. Masa tu Najmuddin Erbakan beritahu nak pergi ke saya tukar $100, saya dapat 15 juta masa tu. Saya kata alhamdulillah, sebelum aku mati aku jadi jutawan. Dapat. Jadi tak kisah dapat. Pergi makan tu, makan atas meja tu 2 juta habis. Apa lah ya. Pergi masuk tanda 25 bing. Bing tu ribu, 25,000. Tapi sekarang ni zaman Erdogan, dia tukar, dia kecil macam duit Malaysia jugalah. Dia tak ada dah sampai ke juta-juta macam rupiah tu dah sekarang. Ada dua macam tu. Jadi tuan-tuan, lapang dada ni penting dalam hidup. Lebih-lebih lagi dalam menerima hakikat takdir, qada dan qadar. Ini penting. Kalau kita duk layang sangat, kita sakit kepala. Kita sakit kepala, kita tak boleh macam tu. Baik, yang kedua, sifat Nabi diangkat sebutannya. Ia seiringan dengan nama Allah. Sebut. Orang nama kita apa? Abdul Karim. Tuan-tuan rasa orang sebut nama kita Abdul Karim ni berapa kali sehari? Tak ada.
Tapi Nabi Muhammad, sebutan nama Nabi Muhammad tu setiap saat. Setiap saat. Macam mana? Bagi azan, kawasan lain pun azan, kau ni pun sebut. Kan waktu kali dunia kan bulat, azan ni semua. Kita sini mungkin isyak, Amerika mungkin subuh, ataupun mungkin zuhur dan sebagainya. Jadi semua akan azan. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu sebut. Sebentar lagi dalam sembahyang, dalam tahiyat dan sebagainya. Jadi nama Nabi ni hebat Tuhan angkat. Bila angkat tu Allah rapatkan nama Muhammad dengan Allah, dengan dia sendiri. Jadi di situ sudah pasti hebatnya Rasulullah. Kemudian pemeliharaan Allah terhadap Rasulullah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah pelihara Nabi. Macam mana Allah pelihara Nabi? Tengok. Allah pelihara Nabi. Mana-mana ada orang nak kacau Nabi, Allah selamatkan. Mana-mana ada unsur kejahatan, Allah selamatkan. Pelihara ni ismah ada dua. Pertama dari segi fizikal Nabi, Allah selamatkan daripada penyakit pelik-pelik, penyakit bala, penyakit kusta, penyakit gila, penyakit tak ada. Yang kedua, Allah selamatkan Nabi dari segi maksiat. Nabi tak buat perkara yang tak baik. Nabi tak buat perkara yang tak baik. Semua Nabi buat hak tu lah hak baik, hak yang wajib kita ikut, yang patut kita ikut. Jadi Allah selamat Nabi. Berapa ramai orang nak bunuh Nabi? Ramai. Berapa ramai orang ancam nak kena Nabi? Ramai. Tapi Nabi Allah selamat. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah maksumkan dia. Kurniaan kemenangan dan pembukaan, inna fatahna laka fatham mubina. Allah kurniakan kepada Nabi dengan pembukaan kota Mekah. Kita tengok akhirnya Islam didaulatkan, Islam disuburkan sehingga memecah ke seluruh dunia. Mereka pakai masuk Islam ramai. Allah menyebut kurniaan Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Allah kurnia Nabi Kautsar, kebaikan yang banyak, ataupun laga Kautsar dan sebagainya. Akhlak yang agung. Nabi bukan berakhlak, tapi akhlaknya unggul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Orang ni payah, tapi Nabi akhlaknya cukup hebat, membawa rahmat kepada sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Cerita bab Nabi tak habis, nak hurah bab. Kalau kita nak buat PhD lah tentang Rasulullah SAW ni, kita boleh buat. Masalah apa? Nak cerita tentang toleransi Rasulullah SAW kepada non-Muslim. Nak cerita tentang sifat samahah Rasulullah SAW, sifat pemaaf Rasulullah, sifat kesabaran Rasulullah, sifat kerajinan Rasulullah, sifat tekun ibadah. Macam-macam, banyak. Hebat Rasulullah. Baik, kita ambil sedikit macam mana pendapat tokoh barat dan timur berkenaan dengan Rasulullah SAW. Saya ambil, saya baca satu dua cukuplah. Mengikut benak Shaw, Muhammad adalah manusia agung yang pernah dilahirkan ke dunia. Beliau membawa satu agama, mendirikan sebuah bangsa, meletakkan dasar moral, memulakan banyak pergerakan pembaharuan sosial dan politik, serta juga berjaya mendirikan masyarakat yang kuat dan berdaya dinamik bagi melaksanakan dan mewakili ajarannya. Hebat. Itulah Rasulullah. Jadi model kerajaan Madinah yang mana politiknya Islami, ekonominya Islami, selamat daripada unsur ribawi, begitu juga sosialnya sentiasa saling ta'awun antara satu sama lain. Inilah keunikan yang tak pernah berlaku datang ke dunia. Tuan-tuan bayangkan kalau kita duduk di kampung ni, surau kampung ni, bayangkan setiap waktu semua orang datang ke masjid. Hak tua datang, hak muda datang, hak dekung datang, hak uzur datang. Bayangkan setiap orang bila temu beri salam, Assalamualaikum senyum. Bayangkan bila naik kereta dapat tu orang kat tangan. Bayangkan sentiasa bermurah. Masjid tiap-tiap malam ada kambing golek. Bagus. Orang ni kata saya bergocok. Tunggu apa berdengar?
Kata, ni gelagat saya malam ni nak kami bakar. Kenapa awaknya buat ni? Siapa kocok? Tak ada kocok, jangan harap. Kocok makan je lah. Maknanya kalau sampai tahap tu, itu dia. Kita nak bina satu ni. Sebab tuan-tuan, cara yang paling berkesan nak bina pemimpin itu nombor satu. Kita marilah teori mana pun, teori terbaik pemimpin nombor satu. Bukan orang lain. Kita ni selama buih mulut orang tak baik, tapi kalau pemimpin baik maka baik. Mana dalil dia? Saya tak nak bincang Malaysia sebab suasana politik dia tak sesuai saya bincangnya. Saya nak melangkaui itu. Tengok Presiden Mursi. Dia berkata berapa lama? Baru 5 bulan. Bulan 5 baru ni. Saya ke Makkah bulan Ramadan baru ni. Bila saya buat dengan orang Arab tu, orang Arab ni hak perangai tak baik, orang Muslim jadi baik. Kesan pemimpin yang baik. Dia pergi masjid, subuh mayang masjid. Dan kita ustaz pun tak pernah pergi masjid subuh. Sibuk sah. Ya. Dia pergi masjid. Jadi bila dia baik, orang pun jadi baik. Gaji hamba nak bagi 25% pada rakyat. Dah kaya. Sah. Riswah tak ada dah. Mana SPRM senang no kerja, tak ada masalah apa. Nak cari-cari tak ada. Gaji aku ni tak ada apa. Kita nak cari orang macam tu tak ada. Orang akan rasa ni. Ulama beri nasihat, beri ke dia nasihat, menangis dia nak jadi baik. Bukan menangis nak tobat, tak mau buat dah. Kamu buat tu kan buat jahat ni, tak ada. Hafiz Quran, hafal Quran. Saya sebut dalam buku saya ni, buku terbaru malam Malaysia ni, hafazan Quran, teknik hafal Quran. Macam mana cara sejarah orang ni ngapa, orang tu ngapa, teknik macam mana ngapa, kelebihan apa semua sekali. Saya sebut Syekh Mursi macam mana yang hafal Quran. Dia hafal Quran, bini dia hafal Quran, 5 anak dia hafal Quran. Tak ada bayar. Satu-satunya presiden atas muka bumi hafal Quran. Selain daripada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali lah. Waktu lama tu tak nampi dah. Tengok. Hebat. Bila dah dia baik, orang pakat jadi baik. Kita nak macam tu. Kita letih. Sebab itu kadang-kadang kita nak rasa macam tu. Hak ni baik. Keluarga pun sama. Suami baik, isteri baik. Saya selalu duk bincang, duk fikir seorang. Kita dengar macam-macam malu cakap. Kita duk tengok drama macam-macam, filem macam-macam, kalimah bahagia. Tapi tak temu bahagia. Akhirnya yang ada hospital bahagia. Cerita benar tuan-tuan. Tanya Syekh. Itu semua ni bahagia tak? Tak, Syekh. Tak. Tak rasa bahagia. Jadi kehidupan kita rasa macam tanggungjawab ya. Rasa susah. Tak rasa bahagia. Bahagia tak temu tuan-tuan. Nak cari kau ni tak temu bahagia. Tuan nak pergi daripada Bangi tak kajang, kena sama IES, hilang bahagia. Tengok suka, nyala pula. Kamera ni nyala, tak apa kamera tu nyala orang tak suka. Ada kot kamera orang tak suka. Lah, orang belah bagus, gambar saya ada pula tengok. Tak ada, orang tak suka. Tak tahu orang sini suka, dah kali sangat ustaz saya suka. Tapi macam tu. Jadi bahagia ni hilang, tak temu jadi. Itu besar. Seorang wanita comel, kita harapkan wanita cantik. Dia pergi bertemu dengan seorang tuan guru. Dia kata, "Tu guru, saya Allah bagi rupa parah dan cantik. Saya ada suami yang baik. Saya ada anak-anak yang cute, comel. Saya ada aset yang banyak. Alhamdulillah. Orang kata hidup cukup 4 tapak. Cukup lah, tak ada apa. Tapi itu guru, saya tak rasa bahagia. Saya tak rasa bahagia." Tu guru ni jawab apa? Satu jawapan yang cukup mudah. Tu guru kata gini, "Awak balik rumah, sepertiga akhir malam awak bangun. Awak semayang sunat. Awak banyakkan zikir. Awak istighfar.
Dan apabila fajar hampir menyingsing, awak munajat pada Tuhan. Dia buat hanya 3 hari je, hatinya rasa lapang, bahagia. Akhirnya dia pergi temu Tok Guru terima kasih banyak, dan dia menyampaikan satu ucapan, lam aras sa'adata jam'a malin walakin at-taqiyah was-sa'id. Aku tak tengok himpunan harta yang banyak itu sebagai puncak kebahagiaan, tapi orang yang bahagia sebenar ialah orang yang bertakwa pada Tuhan. Tengok, ini orang yang bahagia. Jadi bahagia ni seolah tak ada. Pas satu musibah, masalah, tak rasa bahagia. Ni masalah kita. Sebab itulah tuan-tuan, kalau ni macam ni kita kena kembali balik. Bukan dengan harta yang banyak, tapi dengan taat dan takwa pada Tuhan. Alangkah indahnya suami, isteri, anak-anak pergi ke masjid waktu subuh, fajar menyingsing, pada hari-hari cuti. Nak tiap-tiap hari tak ada juga kita kata sibuk sekarang. Itu kadang-kadang saya ingat, hidup yang paling seronok hidup orang panggil simple hidup. Hidup yang berat, susah ni. Pagi tak sini, petang sini. Kalau ustaz tu kamai tu malam pun ada juga. Tapi kita tengok hidup yang simple, yang paling mudah. Kadang-kadang kita tengok makcik-makcik, makda kerjanya tak payah. Pukul 4 pagi bangun, duk masak nasi lemak, boleh 2 kawah, 2 buyuk. Kemudian pukul 6.30, pukul 6 siap, pukul 6 bawa letak dalam bonet kereta. Kemudian pukul 6.30 pergi semayang di surau. Sudah semayang tu dipasang tepi highway, buka gerai. Pukul 7 pasang, pukul 8.30 siap, habis dah. Dapatlah 1,000, tolak modal dalam 600, untung 400, bini ambil 100, dia ambil 300, dia beli ikan pula, balik. Pukul 11 tidur. Kita tak ada tidur sebab dalam majlis ni je ada peluang untuk tidur. Itu masalah. Jadi tidur. Kak Zohor bangun, mari masjid semayang. Sudah semayang tu biar boleh baca Quran sikit. Kemudian tunggu asar, pergi masjid semayang. Kemudian baca Quran. Maghrib semayang, pergi masjid, pergi dengar. Lepas pada tu esok pukul 4 pagi bangun pula. Mereka hidup simple, tak ada masalah. Hutang tak ada, PTPTM tak ada hutang. Tak ada masalah. Apa dia nak sakit? Dia tak untung lah sampai 14,000. Dia untung hanya dalam 400-500. Tolak-tolak ni setahun sekali boleh buat akhir umrah. 2 orang tu, suami isteri, kan bahagia hidup. Simple, tak ada ni, tak apa ni. Pagi kerja, malam jadi jaga, tang pula jadi ni, banyak kerja. Tengok tu, masam je mulut. Betul lah. Tak selesai hidup. Masjid dah lah lagi, maya dah lah tuang. Apa benda ni? Tak ada lagi roh iman. Rasa kesedar. Ni bala tuan-tuan. Baik. Jadi pendapat tokoh ni saya sebut terlalu ramai. Tokoh-tokoh saya tak nak bincang lah. Baitul Nabawi sikit. Apa makna? Rumah Nabi. Nabi mengasaskan rumah yang paling baik. Tak ada lagi yang lebih baik daripada rumah Nabi SAW. Jadi rumah Nabi ni penuh dengan barang-barang. TV 42 inci ataupun 48, LCD ke, LED ke, LZD, tengok. Tak ada. Rumah Nabi biasa. Tapi Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kalau nak tengok orang yang terbaik, ialah orang yang terbaik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik dengan keluarga. Terbaik. Jadi nak ikut contoh. Ini simple hidup. Simple hidup. Tuan-tuan bayangkan kalau pagi kita bangun tidur, tengok isteri kita, masak apa pagi ni? Tak ada masak apa kan? Ada apa? Roti gardenia aja. Lauk tak ada. Apa ada? Telur tak ada. Ada suka je. Apa kita kata? Kita akan maki dulu sebab tu, benda kita pun pergi makan keluar.